set, kita ada beberapa properties yang anda properties kita ada beberapa jenis yang anda perlu tahu, iaitu kita ada set A, B. Set A, B kita boleh express dalam bentuk set A times set B. Kalaulah orang sebelah, saya suka tanya, orang sebelah belajar juga ke? Dia ambil DM tak kan? Kawan sekelas. Dia nak tulis set B times set A? Boleh. Boleh je. Boleh. Boleh je, tak jadi masalah. Tetapi, kalau saya ada set A plus set B, boleh tak saya tulis dalam bentuk set B plus set A? Tak boleh. Boleh je lah. Boleh. Tak tahu. Boleh. Boleh je, tak jadi masalah. Sama je kan? Sama. 2 tambah 3, sama tak dengan 3 tambah 2? Sama-sama. Sama. Alah, anak aku ni tertipu sikit je pun. Okay, so dia sama je, tak ada masalah. And then itu yang kat sebelah kanan ni kita ada set 24 sama dengan apa benda? Set 4x, so kita boleh express dalam bentuk square root of 4, tapi kalau rasa macam susah nak sebut panjang, sebut je lah set 4 darab dengan set x. So set 4 kita boleh simplify, ini yang kat atas tadi dia akan jadi 2. Tapi set x boleh simplify tak? Tak boleh. Set x boleh Tak simplify boleh. tak? Tak boleh. Sebab itulah dia akan kekal bentuk yang ini je. Kekal dia. Tak boleh. So jangan pandai-pandai pula nak simplify. Tak boleh. So biarlah bentuk dia jadi bentuk 2 set x. Okay, lagi. Kita ada apa lagi? Kita ada set A over B. So sama juga dengan set A over set B. Ini dia punya bentuk dia. So apa yang kita ada kat sebelah kanan? Rasa-rasa sebelah kanan? Okey ke tak? Yang sebelah kanan ni? Yang ni dan juga ini. Okey ke tak? Keperlukan explanation? Tak faham. Tak faham? Oh, anak aku ni. Dia sama je macam sebelah kiri. Kan? Sama je. So, sekejap, tak apa. Kita buat. Saya buatkan untuk anda. Set 49. Saya ada. Yang dia buat sebelah atas ni, dia tulis set 49 per 100. So, dia pecah. Dia pecah jadi bentuk macam ni. Dia pecah, so dia akan jadi set 49 per dengan set 100. So set 49. Set 49. 7. Set 49. Ya. Set 49 adalah sama juga dengan 7. Set 100 ataupun square root of 100. Tapi bila tak 10. square root of 100, 10. That's why dia dapat jawapan dia dah 7 per 10. Ini tekan kalkulator je. Dia tak perlukan awak congak pun. Tapi kalau rasa macam banyak sangat masa nak jawab, ini awak boleh tulis dalam bentuk 7 darab 7 per dengan apa? 10 darab 10. Tapi dia akan dapatkan hasil yang sama juga kan? So tak payahlah buat yang sebelah kanan tu, biar je. So saya tak buat. Saya padamkan dia. Rasa-rasa okey ke tak? Ya saya? Ada Ya, orang saya. ada yang tak lepas Ya, masuk Sabita. lagi. Ada yang tak lepas masuk lagi? Sekejap. Saya try tengok. Sekejap ni. Mana saya nak tengok ya? Mana saya nak cari? Oh, okey, kejap. Ni. Tengok. Sekejap. Maaf. Saya dapat seorang je. Ada lagi ke? Ada lagi tak? So, saya dapat seorang je tadi. Okey, ada lagi rupanya. Mana saya nak cari? Saya nak cari. Tak ada. Yang tak dapat nak join. Sekejap. Saya dah 98. Dia sepatutnya saya dah auto admit. Sepatutnya tak ada orang pula. Sekejap nak Korang tenang tenang. Sabar-sabar kat sana. Dia terlepas pandang tadi. Saya terlepas pandang jadinya. Ni gelap gelita dah ni jadinya. Gelap gelita ke nak? Ya. Dah.
Dah nampak pada dah. Ada pada dah. Okay dah. Dah dapat tak? Dah. Okey. Okey, ada balik. Dah Dah ada okey eh? Ingatkan gelak gelita. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, set A darab dengan set A sama juga dengan A. Ini sebenarnya sama juga macam kan orang tak boleh nak masuk. Ada orang tadi nak masuk. Lepas tu saya terlewat sedikit. Lepas tu saya tak nak detect kat mana. Mana saya nak cari orang yang tak dapat nak masuk tadi? Okey, cakap dengan dia tak apalah kalau macam lambat sangat saya tak dapat nak admit dia. Tengok, suruh dia tengok video lah, kesian pula. Nanti saya share saya punya recording ni. Saya tak dapat nak detect kat mana saya nak cari. Okay, so set A darab dengan set A sama juga dengan A. Yang ini sebenarnya sama juga dengan situasi kalau saya ada set 2 darab dengan, suka hati aku nak conteng. Ada kat belakang. Ada kat sebelah rupanya. Set 2 darab set 2. Set 2 darab set 2. Ini darab tau, bukannya X tau. Ini darab nak Ni set 2. Sekejap, saya tulis sekejap. Set 2 darab dengan set 2. Ini tadi, ini bukannya X tau, ni darab tau. Darab. Okay, madam. Nanti berhasil. Okay. Set 2 darab set 2. So, kalau tekan kalkulator, dia akan jadi square root of 4, isn't it? So, square root of 4 sama juga dengan 2. Boleh terima? Boleh. Boleh. Siapa yang Boleh, raise hand madam. tu? Amirah, kenapa? Amirah raise hand, kenapa nak? Okay, tapi kalau saya ada Tertekan madam. Tertekan. third, okay, third tak apa. Set 2 darab dengan set 3. Yang ini boleh jadi 6 tak? Set 2 darab set 3 boleh jadi 6 tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak? Boleh. Tak boleh. Yang ini tak boleh jadi 6. Okey, seterusnya D. Okey, D kita ada A set B. A set B times C set D. So, kita boleh express dalam bentuk A times C. And then in bracket, in our set is B, D. Tadi pakcik apa? Pakcik cik elektrik pula. Okay. Pakcik TND datang pula. Okay, so E yang ini tambah je. Okay, kot. Rasa-rasa? Perasaan kalau perlukan penerangan cakap tau. Set A tambah set A dia tak jadi. Kalau yang atas tadi, yang atas ni tadi, saya contoh kat sebelah lah. Faham ke tak ni anak aku ni? Kalau saya ada set A darab set A, so dia akan jadi? 2. Set A darab set A jadi apa? A. Dia akan jadi A. Dia akan jadi A. Tetapi kalau saya ada set A plus set A, adakah dia akan jadi A? Senang. Tak. Dua set A. Tidak. Set A. Ya saya, yang ini sama juga dengan, sebab dia satu kan, macam sini satu. So 1 tambah 1 dia akan jadi 2. Set A, adakah set A saya akan hilang dia punya set? Adakah dia akan jadi just 2A sahaja? Dia sama tak dengan 2A? Tak sama. Dia tak sama dengan, ya saya. So pastikan bila situasi yang ini hasilnya adalah 2 set A. Set tadi masih ada lagi dalam anda punya penulisan. Okey, boleh? Boleh. Boleh, madam. Okey, Boleh. Okey, kita go. Okey, boleh kita go lagi. They are not the same. Okey, set A, yang ini awak kena, cok tweet anakku, korang ambil highlighter ke tidak tadi? Lupa saya nak beritahu. Dah. Ambil. Jangan buat-buat lupa. Walaupun saya terlupa, korang janganlah buat-buat lupa. Madam. Okay, they are not the same. Dia saya. Yang E Apa dia? yang E tadi tu.
I? Yang nombor dalam set tu perlu tambah ke tak? Perlu tambah ke tidak? Tak perlu sebenarnya. Sebab dia mesti akan sama. Dalam set bentuk dia sama kan? Yang ini set Maksudnya- B. Ini pun set B. So hasilnya adalah Maksudnya kalau okay, dalam contoh ya. Contoh. Dalam bentuk? Maksudnya dalam kalau dalam bentuk ini dalam set tu sama je lah nombornya. Ya saya. Dalam set tu bentuk dia sama. Maksudnya kalau set yang pertama tu ada 3, set yang kedua pun 3 juga. Maksudnya mungkinlah situasi dia macam yang ni lah kan. Set X, yang ni pun set X. So hasil kat belakang pun akan jadi set X. Kononnya lah. Saya ada 2 set 3 tolak dengan bantuan. 3 set 3. So hasilnya akan jadi koefisien kat depan ni je yang kita tolak. So akan jadi 2 tolak 3. Negatif 1. 2 tolak 3. Negatif Ah. satu. Negatif satu. Ya, Negatif negatif 1. Okay, set 3. Adakah saya perlu tolak set 3 tolak set 3? Tak payah. Ya. Sama je. Ya, tekalkan. Tak payah. Still akan ada set 3 saja. Kekal je macam tu. Senang je. Macam kalau awak tak nampak, macam awak assume dia jadi 2x. 2x tolak dengan 3x. So dia akan jadi apa? Adakah dia akan jadi 1? Negatif 1? Adakah dia akan jadi negatif 1? Tidak. Negatif Dia X. akan jadi negatif x. X ni masih ada. Kita takkan kacau dia. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Boleh madam. Okey. Okey, boleh kita jalan lagi. They are not the same. So pastikan set A plus B is not equal with set A plus set B. Dia tak sama, bukannya benda yang sama. So pastikan. Tengok elok-elok tengok. So tetapi kalau saya ada set A times B equals or not with set A set B. Sama. Equals or not? Sama. Sama. Ya, sama. Yang ini sama. Yang ini sama. So pastikan elok-elok tengok tau. Tengok elok-elok tengok. Okay, so kita ada yang tu. Okay, dan kita go pada example. Kita go pada example 6. Simplify each of the following. Rasa-rasa? Set 75 sama juga dengan apa? Set 75. Kita boleh simplify. So tekan je kalkulator kesayangan akan dapat. Tekan je. Set 25 darab 25 set 25 darab darab 3. 5 set 3. Bila saya. 25 dalam. Tak, kalau awak tekan je. Alamak, saya tak boleh nak tunjuk lah. 5 set 3. Tunjuk lah. 5 set 3. Awak tekan je kan 25. Pandai tekan. Set je, tekan je set 75. Pandai tak? Set 75 Ya. terus direct awak terus direct dapat 5 set 3. Tambah dengan 4 set 3. 4 set 3. So 5 tambah 4. Tekan kalkulator. Kau buat. 9. Set 3. Ya saya. Ini je. Tekan je kalkulator tu. Jangan malu, jangan sad. Sebab tu kami showkan awak guna kalkulator yang baru, tak guna kalkulator yang lama, zaman lama dulu. Sebab kalau kalkulator yang lama dahulu, korang dengar bunyi-bunyi macam-macam kan. Itu maksudnya duduk kat kampung. Okey. Jom. Ya saya. Macam mana nak tekan kalkulator tu dia dapat point lah dulu. Dapat point. Dia macam duduk dalam satu set. Tak reti. Dia ada format dia ke apa? Tak ada format lah. Tekan je lah. Tak madam, kalau buat straight je dia akan keluar point. Tak boleh lah, awak kena tekan je. Tekan dulu. Tekan 75 dulu. Set 75 dulu dapatkan hasil dia. Tekan set 75. Okey, lepas tu. Dapat. Kalau kalkulator. Dapat tak? 5 set 3. Dapat. Dapat point. Point. Dia tak boleh. Oh, dia kena kira satu-satu madam. Dia saya satu-satu. Siapa yang berbunyi tadi? Satu-satu. Dia satu-satu. Kita tekan satu-satu dulu. Kita tekan set 75. Lepas tu, kalau terus tekan jadi apa? Jadi point. Terus dapat 5 set 3. Tak. Saya terus tekan. Saya dapat terus jawapannya. Saya terus tekan juga. Banyak pula.
Dapat jawapan apa? Dapat jawapan? Dapat jawapan 5/3 tu dapat. Terus. Tak Ke ada yang tak pandai tekan kalkulator lagi? Pandai tak? Saya tak reti madam guna kalkulator baru ni. Jap. Sama je. Guna je. Saya stop. Sama je. Saya stop sharing sekejap Korang nampak apa Korang nampak apa? Nampak saya? Nampak muka Nampak Madam. meja. Okey, kejap. Nampak muka saya kejap Saya nak macam mana kamera aku? Kejap Jadi blur pula. Okey, kejap. Cari kalkulator dulu kejap Okay, Madam. Nampak tak kamera? Nampak tak? Saya punya. Nampak. Nampak meja. Pak, Nampak Lepas tu aku tak tahu apa aku nak tekan ni. Saya pin dulu. Pin dah. Kalkulator lama memang tak lepas. Kalkulator mana lama tu macam mana Yang hitam tu. Casio 570. Casio. Dia ada yang se-6 tunjuk hari tu. Yang first yang se-6 tunjuk tu. Kan ada yang button merah kot. Kalau tak silap saya. Alamak, saya tak bawa lah kalkulator tu. Itu. Yang itu memang tak lepas. Sebab tu kami syorkan guna kalkulator ni. Sekejap Saya cuba tekan. Kalau lah tadi soalan kita apa? 75 kan? 75. Set. Nampak tak Set 75. Yang ni. So hasilnya saya dapat 5/3. Ya. Nampak? Betul. Okey, saya tekan macam tu. Lepas tu kalau saya terus tekan dengan tambah dengan berapa satu lagi? Tolong saya. 4/3. Nampak tak? 4/3. 4/3. Set 3. So saya dapat terus direct dapat jawapannya. 9/3. 9/3. Ya saya. Tapi sebab maths dia perlukan jalan kerja. So kena adalah jalan kerja tu. Jangan korang terus tekan kalkulator je jangan. Okey. Okey. Okey, madam. Okey, kita sambung Okay. Merah aku ni. Okey, kita sambung. Okey, kita kembali kepada example 6 tadi. Tahu kalau korang tak faham tanya je terus. Sebab korang duduk jauh. Kalau depan mata senang lah, ada masa boleh tanya. Ni duduk jauh korang tanya je terus tak apa. Tak jadi masalah. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Kalau saya tak boleh, saya simpan dulu lepas tu nanti saya tolong. Okey, so B. B okey ke tak B? Okay. B okey. Oh, sebenarnya saya ada yang dalam bentuk online kalkulator tu tapi saya tak guna lagi. Okey, 25 set 7 tolak dengan 6 set 63. Okey kot? Okey kan? B. Anak, B okey tak? Okey. Okay, je. Jawapan Madam. Okey. Jawapan. Tak jawapan tadi. 7 set 7. Okey, B tak jawapan. Ya, jawapan. Jawapan dia. Ya, 7 set 7. Jawapan ni 7 set 7. Okey, C. Okey. Yang ini kena buka bracket dulu baru awak boleh tolakkan dia. Buka bracket dulu baru boleh tolak. Okey tak? C, ke perlu tunjuk? C. Just buka bracket je macam tambah tolak je. Tambah tolak je. Okey kan? Boleh je. Okey. Tunjuk Madam. Apa dia? Jawapan dia Ada orang tu tunjuk Madam. Okey, ada orang suruh tunjuk. Aku tak tengok dah tadi. Okey, so yang ni buka je bracket. 18 set 10 tolak dengan 6 set 7 tolak dengan 9 set 10. Jadi tambah dengan 13 ke tolak dengan 13? Tolak. Ya, tolak 13 set 7. So tolakkan kawan-kawan lah yang kawan. Awak cari kawan. Maksudnya set 10 ni mesti dengan set 10. Boleh tak set 10 ni dengan set 7? Tak boleh kan? So, boleh. Tak boleh. operasi kita kena samalah. Maksudnya orang ni, ini dengan yang ni. Makanya saya akan ada 18 tolak 9. Jangan tekan kalkulator 9. 18 tolak 9, 9. 9 Set 10. Lepas tu, Tolak. lepas tu satu lagi yang
yang ini dengan yang ini lah. Kawan dia. Cari kawan dia. So yang ni saya dapat tolak dengan 19 set 7. Set 7. Yap, 19 set 7. So, dah. Itu je. Selesai dah. Okay? Ana? Ini saya tak masuk tutor lagi tau. Saya ingat saya planning saya nak habiskan lecture notes dahulu, lepas tu baru kita masuk tutor. Sebab kalau saya masuk tutor, setiap maksud saya akan settlekan dulu sampai log habis, baru saya akan masuk tutor. Tak apalah, korang try buat dulu. Ada masalah Roger je saya, insyaAllah saya tolong jawab. Tapi kalau lambat pun jangan marah buat aku buat tak tahu je. Kalau korang marah pun aku buat tak tahu je. Okay, D okay? Darab je kan macam Darab je. Okay, darabkan dia. Darab je. Alah, senang je darab. So yang ni saya akan ada, apa aku nak darab? Adakah dia akan jadi 12? Tak. Set 3, set 7. Tak apa, tulis dulu. Tulis dulu tak apa. So set 3 dengan set 3. Tulis dulu tak apa. So yang ni 4, yang ni tak boleh nak simplify. So dia akan jadi set 21. Tolak dengan 3. 3. ya saya. Tolak dengan 3. Okay, tu D. Okay, next. E. Ni tadi saya dah tunjuk dah. Saya dah tunjuk dekat atas. Jangan tanya aku jawapannya berapa Jangan tanya. Okay, F nanti sekolah rendah kot. Saya baru ajar anak saya. Anak saya dah jadi 3. Anak saya dah jadi 3 belajar yang ni. Okay. Pecahkan dulu. Tak payah pecah pun tak apa. So yang ini kan samakan penyebut. Konsep tambah tolak pecahan kan. Tambah tolak pecahan. Korang samakanlah penyebut dulu. So ini darab dengan 5. Darablah dengan 5. Awal ni pun dah sama. So dia jadi 10. Atas ni 5 set 3. Tolak dengan set 3. Makanya Makanya saya tahu yang bawah. Yang atas saya tahu ni. 2/5 set 3. 2/5. Ini 1. So 4 set 3 per 10. 4 set 3 per 10. Tetapi ingat balik ini sifir berapa? Pecahan sifir 2. Sifir 2. Simplifykanlah dia. So dia akan jadi 2 set 3. Jangan tanya saya kenapa dapat 2/5. Jangan tanya saya. So 2 set 3 per 5. Okay, jangan tanya saya kenapa dapat macam tu. Sifir 2. Okay, next. Pukul berapa? Okay, sempat lagi. Okay, rationalizing denominator. Okay, sekiranya anak, sebenarnya kita kena tengok fraction kita. Kalaulah fraction kita dalam bentuk 1/2, ini tak ada masalah. So ini adalah jawapan akhir kita. Okey, dah settle. Tetapi sekiranya jawapan akhir kita adalah dalam bentuk 1/2, kita tak boleh tinggalkan jawapan akhir dalam bentuk yang ini. So saya nak buat apa? Biasanya bawah ni denominator ini, anak, yang atas ni numerator. Korang tahu kan? Tahu. Numerator, bawah ni adalah denominator. Biasanya denominator ni tak boleh dalam bentuk set. Tak boleh dalam bentuk decimal places lah, nombor tak cantik. Biasanya bawah ni, denominator ni biasanya nombor cantik. So macam mana saya nak jadikan dia nombor cantik? Nombor cantik. Darab dengan diri sendiri. Itu yang kita akan ada konsep rationalizing the denominator. So kita akan multiply with its conjugate. So kita akan multiply dengan dia punya conjugate, ataupun kita akan multiply dengan diri dia sendiri supaya denominator kita dapat nombor cantik. Conjugate tu apa pula lah madam? Okay, conjugate tu apa? Okay, itself or conjugate. Untuk kat bawah ni ada conjugate. Sekejap lagi dia cerita pasal conjugate. Apalah pula conjugate tu? Okay, conjugate of set A minus set B is called the conjugate of set A plus set B. And vice versa lah. Maksudnya kalaulah saya ada dia punya fraction tadi dalam bentuk set 3. So saya akan darab dengan apa supaya dia akan jadi nombor cantik? Set 3. Yep, saya mungkin akan darab dengan set 3.
Ataupun mungkin juga saya boleh darab dengan dia punya conjugate. Maksud conjugate tu adalah different sign sahaja untuk kita punya function tadi. Mungkin kita akan darab dengan negative set 3. Tetapi kebiasaannya kalau just set 3 sahaja, set 3 as our, okay macam ni kononnya saya punya fraction adalah dalam bentuk 1 over set 3. So just multiply with set 3 over set 3 sahaja. So kalau situasi macam ni kita akan multiply just set 3 over set 3 sahaja. Ini yang kita akan multiply dengan diri dia sendiri. Tetapi ada certain orang yang dia tak nak buat macam ni. Dia buat saya padam. Mungkin dia akan darab dengan negatif set 3 per negatif set 3. Lepas tu apa yang berlaku dengan negatif kat depan tu? Hilang. Hilang juga. Itu sebabnya dia darab dengan diri dia sendiri pun tak apa, tak jadi masalah. Kan ini negatif per dengan negatif. So dia akan jadi patah balik jadi yang atas. Okey. Tetapi sekiranya fraction anda dalam bentuk 1 over 2 minus set 3. So conjugate dia? 2 plus set 3. Ya saya. So conjugate conjugate dia akan jadi 2 plus set 3 over 2 plus set 3. Inilah maksud conjugate tadi. Okay, so biasanya kita akan ambil yang operation dekat tengah tu yang dia different sign. Different sign kita akan ambil operation yang dekat tengah. Saya nak ambil warna apa Warna apa saya nak ambil? Okay, saya ambil warna purple lah. Okay, ni negatif. So untuk conjugate dia akan jadi plus plus. Itu je, senang je. Tetapi mungkin juga ada orang yang dia nak buat negatif 2 minus set 3 over negative 2 minus set 3. Apa beza yang ni? Yang ini dengan asal ni tadi. Fraction yang asal ni, denominator. Apa beza? Siapa yang berubah? Apa yang berubah? Negatif 2. Positif. Dua ni Positif tadi kan, dua ni yang berubah tanda. Tapi yang belakang ni saya kekalkan. Untuk set sebenarnya salah satu tanda sahaja berubah, itu dah kira sebagai set sebenarnya. Itu dah kira sebagai kita punya conjugate. Janji salah satu tanda berubah. Salah satu tanda, salah satu operation dia berubah, so dah jadi conjugate. Faham ke tidak ni? Faham. Okay. So maksudnya kebiasaannya untuk conjugate kita akan ubah yang kat tengah ni. Tapi kalau ada orang yang tak nak ubah tengah, dia nak ubah depan pun tak apa. Tetapi yang tengah ni dia still sama lah. Dia still sama. Tak apa, tak jadi masalah. Tapi kebiasaannya kami akan gunakan yang tengah ni yang berubah tanda. Okay. Yang single ni kami tak ubah lah. Single ni biar je. Okay, so kita tengok dulu apa yang berlaku dekat bawah ni. Okay, notice that set A minus set B. Notice that set A minus set B. Apa dia macam ni? Set A minus set B times set A plus set B equals with A minus B. Yang ini sebenarnya macam awak belajar dulu masa sekolah tadika. Awak ada jumpa kalau A plus B times dengan A minus B. So dia akan jadi apa ni? A kuasa 2. A kuasa 2. Tambah 2AB. Jadi macam ni. Okay. A kuasa 2 tambah, tolak AB tambah AB tolak B squared. Isn't it? Yes. Alamak, terpadam. Ya, terpadam dah semua. A squared minus B squared. Ni dulu-dulu. Sebenarnya kita kan apply balik dalam matrix. So ini yang hasilnya kalau melibatkan set. Expression kita melibatkan set. So ini adalah hasil expansion. Okay kan, example 7, jam berapa? 11.14. Okay, sempat lagi. 11.14, example 7 ada masalah tak? Itu yang saya tadi, over set 3. So multiply with 8, conjugate. Tak nak darab dengan, awak boleh kata conjugate tapi awak darab dengan apa? Okay, ni tolong. Set 3. Okay, 5 set 3. 5 set 3. So hasilnya akan jadi apa? 5 set 3 over 3. Still sama lah. 5 set 3 over dengan set 3 times set 3. So it will be 3. Dan cantikkan je lah 5 set 3 over
3. Adakah 3 atas dengan 3 bawah ni saya boleh simplify? Boleh potong ke? Tak Tak boleh. boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak Jawapan ada. Jangan potong pula. Okay, so ini adalah jawapan akhir kita. Okay, B. Okay tak? 15 over set 5. 15. Okay. So yang ni jawapan saya adalah 3 set 5. Okay, 3 set 5, right? Right? Okay, next. C. C. Is there any problem to solve question C? None them. Ya. Tak ada. Apa dia? Tak ada. No. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Boleh teruskan? Okey, cuk conjugate saya apa ni? Conjugate saya. Walaupun tidak ada, saya nak tanya. 7 tambah set 2. Okey, alhamdulillah. 7 tambah set 2. So macam mana nak buat? Esok lusa saya nak bagi quiz lain lah. Saya nak bagi quiz set je. Soalan set je aku nak bagi satu soalan ke depan. Okey. 7 tambah set 2, so atas 7 tambah set 2 bahagi 49 tolak 2. 9 tolak 2. Yakin ni anakku? Betul ke? Betul. Ini yang kita apply yang kat depan tadi kan. Yang kita ada set A plus set B times with set A minus set B. So it will be A minus B. So itu dia guna balik kat belakang ni. Okay, so cantikkan dia. So saya akan dapat 7 tambah set 2 per 47. 7. Boleh simplify tak? Tak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. So itu adalah jawapan akhir. Okay, next D. Nah, kau padan muka. Atas saya ada set 17 tolak set 5. Bawah saya ada set 17 tambah set 5. So conjugate saya adalah berapa? Nak guna yang Set- mana? Yang atas ke yang bawah? Solat Yang set. ada atas. Set Ha? 17 tolak set 5 per Maaf, 17 tolak yes, set 5. Ya, kita akan conjugate yang bawah. Based on yang bawah, bukan based on yang atas. Sebab bila based on yang atas, yang bawah nanti still masih akan dalam bentuk set lagi. Sebab tu kita kena multiply conjugate, kita tengok denominator, bukannya tengok numerator. So yang ini maksudnya kita akan multiply dengan set 17 minus set 5 over set 17 minus set 5. Ini jawapan saya. Sama? Ya. Okay, sama? Sama. Okay, kita go lagi. Okay, kita jalan lagi. Last, okay. Solve equation involving set. Solve equation involving set. Okay, macam mana nak solve equation? Hari tu kita dah cover dah equation of indices. Kalau ada dua terms, nak buat macam mana? Dua terms dengan base yang sama, indices. Dua term dengan base yang sama? Compare. Yep, kita akan compare. Dua term base tak sama? Log. Okay, taking log. Dua term base tak sama, kita akan taking log. And then okay, kalau ada tiga term, Let. ya saya. Dan sama juga macam equation untuk equation untuk set, kita kena tengok elok-elok tengok. So sekarang ni saya ada dua set. Macam mana saya nak selesaikan kita punya set equation ni? Kena tengok. First, 4 ke tak aku nak sembang-sembang ni. Okay, A. Kalau saya ada set A. Apa nak buat ni? Set A tambah set A sama dengan 0. Ni macam mana nak buat? Ini senang je, tak ada masalah kan? Okey je. Tapi kalaulah dalamnya bukannya A tau. Okey. Saya nak ambil. Okey. Saya ada X tambah 3, X tolak 7. Yang ni macam mana nak selesaikan? So bila situasi kita cuma ada dua set sahaja kita balancekan. So satu set duduk kiri, satu set duduk kanan. So saya akan ada set X tambah 3 sama juga dengan negatif set X tolak 7.
Dah jadi macam tu, saya nak buat macam mana? Saya nak hilangkan set. Mission saya nak hilangkan set. Saya akan Square. saya akan square both sides. Square both sides. Square both sides. Nanti dia akan hilang set lah. Sebab tadi kita dah belajar konsep dia. Kalau saya ada set A times dengan set A, so dia akan jadi yes, saya. That's why kita multiply dengan benda yang sama. Tetapi sekiranya, so saya akan bawa balancekan dia lah. One set duduk sebelah kiri, one set duduk sebelah kanan, and then saya akan squarekan. Tetapi kalau saya ada set x plus 3 plus set x minus 7 equal, bantuan, set x. Yang ni pula, saya ada 3 set. Ada 3 set, 2 duduk kiri, 1 duduk kanan. So macam mana saya nak selesaikan? Let. Let Lag apa? Oi, lag apa ni? Kau nak lag apa? Tak boleh. Jangan guna balik yang hari tu. Jangan guna balik yang indices. So, kita dah lain dah ni. Yang ini dah masuk set. So, jangan gunakan balik yang indices. Yang ini macam mana kita nak selesaikan? Okey, untuk yang ini, kita terus square kan. Tapi kalau lah ada orang yang kata, Madam, saya nak pindahkan dulu ke kanan. Sekejap Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Tapi still akan ada 3 set juga. Apa yang perlu anda lakukan seterusnya, just square saja. Untuk situasi ini 3 set. Sebab 3 set kita tak boleh nak balancekan. Tapi kalau ada 2 set, kita boleh balancekan, satu kiri, satu kanan. So bila yang ni tak boleh nak balance, makanya saya just square je. Sebenarnya saya squarekan dia je. Yang ni kalau nak buat yang ni pun tak apa, squarekan dia je. Tapi dah square, lepas tu macam mana? Dah square, awak kenalah expand. Tapi kena ingat, kena tahu macam mana nak expandkan dia. Ini yang kita patah balik konsep A tambah B darab dengan A tolak B. Kena guna konsep yang tu. Tak naklah, saya tak nak buat yang tu lah. Tak ada Oh tak ada pula. Aku ingat kan nak buat. Tadi kat bawah rupanya tak ada. Okay, kalau yang macam ni, awak kena kembangkan satu persatu. So sebenarnya saya akan ada anak kucing 11/2. Saya macam nak lari dah ni. Korang ada kelas kejap lagi. X tambah 3 tambah dengan set X tolak 7. Darab dengan set X tambah 3 tambah dengan set X tolak 7. Sama juga dengan set X kuasa 2. Okay, so macam mana nak selesaikan? Awak kena expand satu persatu lah. So yang ini darab sini, darab situ. Lepas tu ni darab sini, darab situ. So akan ada berapa term sebenarnya? Hasil expansion akan ada berapa term? Akan ada 4. Dia akan ada 4 term. Dia akan ada 4 term. Akan ada 4 term. Siapa nak tolong saya expand? Ini sebagai tugasan anda. Untuk hari ini. Tugasan hari ini saya nak awak submit dalam GC nanti. Korang selesaikan dulu, saya nak awak just submit dalam GC. Soalan ni je. Expansion anda untuk yang sebelah kiri sama dengan apa? So ini saya kata apa tadi? Ke nak post je dalam Telegram? Ke nak post dalam grup kuliah je? Dalam grup kelas je? Share dengan saya dalam grup je? pun boleh. Dalam grup je? Share dengan saya dalam grup je? Saya perlukan wakil daripada setiap kelas. Wakil setiap kelas. Okey, saya rasa saya nak stop sampai sini dulu. Tapi Madam, yang just ini, wakil je ke yang send? macam tak best lah. Kecil hati yang lain kan? Kita tak kecil hati. Kita nak dalam GC je. Dalam GC semua orang kena hantar. GC je lah. Okey, dalam GC. Okey, sekejap lagi saya buka link dia. Sebab saya tak buat apa-apa pun lagi dalam GC tu. Ini suka hati aku je. Okey, nanti saya buat dalam GC. Korang submit dalam GC, saya tengok dalam GC saja. Kan kecil hati kalau dalam Telegram. Saya semua 4 orang aja. Orang lain kecil hati nak buat juga. Okay, so example 8. Ada masalah tak? 8. Dah senyap dah pula. Example 8 okey? okey. Tak apa. Okey, kalau tak okey saya buatkan video je nanti. Sekejap lagi saya buatkan video kalau tak okey. Sebab dah 11.25 dah ni. Awak ada kelas sekejap lagi.
Saya buatkan video je sekejap. Ada dalam video yang kami punya tu ada kot? Tak ada? Ada. Ada. Okey, boleh kot. Awak ikut yang video yang kami punya tu. Example 8 dan juga example 9. Saya tak sempat nak sentuh pagi ni. Okay, madam. Okey, boleh? Okey. So saya rasa saya stop sampai sini dulu. So next class tomorrow 8 pagi ke? Kita pukul 8 pagi, saya kena awal sikit lah. Korang pun kena awal Kita buat awal lah, kita cuba awal. Okey, saya stop dulu sampai sini. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, madam. Okey. madam. Thank you, madam. Sama-sama. Okey, Kam. Thank you, madam. Okey, Kam.